Okay, so kita recall balik berkaitan dengan chapter 3 electricity. So 3.1 yang kita belajar adalah berkaitan dengan current and potential difference. Okay, untuk 3.2 kita belajar berkaitan dengan resistance. Okay, rintangan. Okay, kita pergi seringkas berkaitan dengan subtopik yang pertama, current dan juga potential difference. Okay, so yang pertama kamu akan belajar berkaitan dengan electric field. Okay, sebelum ni kita belajar berkaitan dengan electric field. So seperti yang kamu tengok dalam gambar photograph 3.2 example of resistance of electric field in daily life, di mana ada fenomena di mana ada dua objek yang repel di antara satu sama lain dan juga ada juga yang attract di antara satu sama lain. Disebabkan apa dia repel? Tolong respon kejap. Disebabkan apa dia tertolak di antara satu sama lain? Disebabkan oleh, kita dah pernah belajar sebelum ni. Tak payah respon chat. Kamu buka mic saja, cakap. Same charges. Okay, same charges. Disebabkan oleh charge yang sama, dia akan repel. Disebabkan apa dia attract? Respon? Berlainan charge. Berlainan charge. Okay, so tahulah kamu bahawa ada electric field di kalangan dua objek tersebut, yang di mana dia akan repel ataupun dia akan attract di antara satu sama lain. So itu adalah berkaitan electrical field. So electrical field ni adalah region, kawasan yang di mana kita boleh rasa experience the electrical force. Okay, electrical force ni kita boleh experience melalui repel ataupun dia attract disebabkan oleh ada charge. Okay, yang berkaitan dengan region tersebut ataupun kawasan tersebut. Okey, baik, seterusnya eksperimen berkaitan dengan electrical field ini. Okey, so charge ada dua, positif dan juga negatif. Yang mana keluar, yang mana masuk? Tolong respon. Yang mana charge yang keluar, yang mana charge yang masuk? Positif keluar, negatif masuk. Okey, good. Positif keluar, negatif masuk. Positif arrow dia keluar, negatif dia arrow dia masuk. Okey. So untuk electrical field dia lebih kurang sama dengan macam magnetic field, di mana kalau kamu lukis berkaitan dengan electrical field line, dia mestilah tidak boleh intercept di antara satu sama lain. Okay, kalau kamu tengok line-line untuk electrical field ini, dia tidak intercept di antara satu sama lain. Dan juga kalau kamu tengok sekiranya dia dekat berdekatan dengan rod ataupun berkaitan dengan metal rod tersebutlah, dia berdekatan dengan terminal positif ataupun negatif, dia punya jarak di antara line tersebut makin jauh ataupun makin dekat bila dia berdekatan dengan positif terminal ataupun negatif terminal. Tolong respon. Line dia dekat ke jauh jarak dia bila berdekatan dengan positif charge ataupun negatif charge. Tolong respon. Line ni. Hello. Dekat ni cikgu. Okey, dia makin dekat. Kalau kamu tengok dekat positif ni, line dia, permulaan dia di antara line-line tersebut dia makin dekat. Disebabkan apa dia makin dekat? Tolong respon. Kita pernah belajar dah sebelum ni. Magnetic charge dia makin kuat electric field dia lagi kuat. Okey, electric charge dia ataupun electrical field berkaitan dengan region tersebut. Okey, dekat bahagian region tersebut dia adalah kuat. Makin jauh, jarak dia makin jauh. Okey. Makin jauh daripada electric rod tersebut, line jarak di antara electrical field line tersebut dia makin jauh jarak dia. Okey. So menunjukkan bahawa electrical field dia makin menjauhi daripada rod, dia makin lemah. Okey, electrical field line. Okey, baik, seterusnya. Okay, electrical field strength. So ada dua formula yang kamu dah belajar berkaitan dengan electrical field strength yang kamu perlu ingat. Kejap lagi kita akan buat latihan berkaitan dengan 3.1 dan juga 3.2. Okay, so electrical field strength yang pertama formulanya adalah E is equal to F over Q. Okay, di mana E ni adalah electrical field strength. Okay, dia punya unitnya adalah NC-1. N ni stand for Newton.
sebab force. Q ni, C negative 1 ni stand for Coulomb untuk charge. Okay, Q ni adalah charge. So E is equal to F over Q. Ataupun F ni force per dengan charge. Okay, per dengan number of charge, quantity of electrical charge. Okay, so electrical field strength kita boleh calculate melalui force dibahagikan dengan charge. Okay, dibahagikan number of charge. Dan satu lagi formula untuk electrical field strength yang kamu boleh tahu adalah berkaitan dengan formula E is equal to V over D. Daripada formula voltage dan juga D, jarak, distance distance di antara two parallel plates. Okay. So kalau kita tengok daripada perhubungan ini, okay, kalau D ini kita tingkatkan, apa jadi kepada electrical field strength? Tolong respon. D meningkat, E akan jadi apa? Berkurang. Berkurang. Okay. So sekiranya ada contohnya dalam bateri, dia ada gap, okay, di antara positif dan juga negatif. Okay. So elektron tersebut dia nak bergerak ke arah positif, contohnya elektron nak bergerak ke arah positif. Kalaulah dia punya gap tersebut, jarak tersebut jauh, okay, meningkat, so dia akan menyebabkan electrical field strength dia akan makin low. So kalau jarak dia dekat, so electrical field strength dia akan meningkat disebabkan oleh jarak dia, D dia makin dekat ataupun berkurangan distance dia. Okay. So untuk electrical field strength dia ada dua formula. Satu berkaitan dengan voltage, satu lagi berkaitan dengan force. Okay, electrical force. Okay, baik, seterusnya kejap. Baru buka tab yang lain. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada charge particle in the electrical field. Okey, tentang eksperimen ini, polystyrene ball. Okey, di mana kita letakkan dua plate positif dan juga negatif. So untuk mulakan eksperimen dia, macam mana kita nak jadikan ball ini ataupun polystyrene ball ini dia akan swing di antara satu sama lain. Cikgu pernah terang dah sebelum ni. Macam mana cara kita nak pastikan ball ini swing? Respon? Letak dekat satu pole dulu. Okey, letak dekat salah satu plate dahulu. Okey, sama ada kamu letak dekat bahagian negatif ataupun kamu letak dekat bahagian positif. Bila letak, okey, macam ini contohnya, bila letak saja, kita letakkan saja, dia akan mengikut charge untuk plate tersebut. So dia dah jadi negatif dekat bahagian ni, negatif dengan negatif dia akan repel. Repel dia akan pergi tertarik dengan positif. Bila sampai dekat positif dia akan jadi positif, repel balik. So dia akan berterusan sehinggalah kamu matikan power supply. Okay. So ini adalah berkaitan dengan polystyrene ball. Seterusnya, kalau untuk candle flame, so bila kita nyalakan api, seterusnya kita hidupkan power supply. So ada negative charge, ada positive charge. Apa jadi kepada flame? Tolong respon. Apa akan jadi kepada flame apabila kita onkan power supply di mana plate untuk negatif dan juga positif dia akan terhasilnya charge. Charge negatif, charge positif. So apa jadi kepada flame dekat bahagian candle ni? Tolong respon. Hello. Terbahagi. Okey, dia akan split, terbahagi. Yang negatif akan tertarik dengan positif, yang positif akan tertarik dengan negatif.
Dan juga sebelum ini kita dah pernah belajar yang mana yang lebih banyak tertarik, charge positif ke charge negatif untuk flame tersebut? Tolong respon. Positif. Positif sebab Higher mass. dia higher mass. Okay, dia heavier lagi. Dia lebih berat lagi. Okay, so positif akan lebih banyak kamu nampak dia tertarik dengan plate negatif. So flame ni dia akan lebih banyak tertarik dengan flame negatif. Ada yang tertarik dengan positif, cuma sedikit. Sebab yang positif ion untuk positif charge untuk bahagian flame tersebut dia lebih berat, heavier. Okay, mass dia lebih tinggi. Okay, baik, seterusnya kita pergi kepada electric current. Okay, so untuk formula bagi current adalah I is equal to Q over T. So tahulah kamu bahawa current ini berkaitan dengan charge per time. Charge per time. Okay. So kalau per time, cikgu dah pernah ajar pada kamu, kalau time, kalau untuk definition dalam bentuk ayat time tersebut, kita akan gunakan perkataan rate. Okay, the rate ini menunjukkan time sebenarnya. Okay, the rate of flow of charge. So rate ini adalah time, flow of charge adalah Q. Okay, so formula untuk current adalah I is equal to Q over T. Charge dibahagikan dengan time. Bila soalan tanya what is the definition of the current, so daripada kamu tulis formula dahulu, tapi formula tidak ada markah. Untuk definition dia mestilah dalam bentuk ayat. So daripada formula ni kamu kena fahamkan macam mana nak bentukkan ayat dia. I is equal to Q over T. So T ini berkaitan dengan rate. So tuliskan perkataan rate of flow of, ambil balik bahagian atas ni, charge. Seperti ayat ini. Okay, so time adalah perkataan dalam definitionnya adalah rate, kadar. Okay, baik. So itu berkaitan dengan current, electric current. Seterusnya kita pergi pada potential difference. Potential difference adalah voltage. Okay, potential difference adalah voltage. So formula untuk potential difference adalah V is equal to W over Q. Okay, W dan E ini adalah benda yang sama. Sebelum ini cikgu dah pernah terang pada kamu. W ni apa? Respon. W adalah apa? Work done. Okay, work done. Work done. E adalah apa? Hello. E Energy. Okay, E adalah energy. Work done. Unitnya adalah apa? Respon. Joule. Energy. Unitnya adalah apa? Joule juga. Ya, betul. So energy dengan work done adalah benda yang sama. Sebab itulah formula dia V is equal to W over Q ataupun V is equal to E over Q. Sebab E dengan W ni benda yang sama sahaja. Sebenarnya kalau untuk work done, sebelum ni kamu pernah belajar W. Tahu tak formula work done? Apa formula work done? Ingat tak? FT. 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 S. F. Kejap FT, kejap FS ni satu ni. FS, ya betul. Force didarabkan dengan distance. Okay, itu work done. Tapi bila force didarabkan dengan distance, last sekali unit dia kamu boleh gunakan joule juga. Energy ni macam-macam lah. Ada kinetic energy, ada potential energy. Okay. So, work done dan juga energy dia adalah benda yang sama sahaja. Sebab itulah formula untuk voltage dia boleh gunakan kedua-dua ini. Bergantung pada soalan. Sama ada dia gunakan work done ataupun menggunakan energy transfer. Tapi kedua-duanya adalah benda yang sama sahaja. Okay. So, voltage ini adalah kerja yang dilakukan, work done, untuk menggerakkan charge tersebut. So, kalau dalam definition untuk voltage, kamu tulis formula dulu. Untuk kamu tahu macam mana nak buat ayat Okay, tulis formula V is equal to W over Q. Okay, kamu tahu W ni work done, Q ni adalah charge. So baru buat ayat.
Potential difference adalah work done untuk menggerakkan moving one coulomb of charge. Okay. Daripada satu point kepada satu point yang lain. Okay. So work done ini berkaitan dengan W. Untuk menggerakkan one coulomb of charge ini adalah Q. Okay. Dari satu point kepada satu point yang lain. Okay. So itu adalah definition bagi voltage. Baik, seterusnya. Okay, habis untuk 3.1. Okay, sekejap lagi kita akan buat exercise berkaitan dengan 3.1. Sebelum tu kita recall balik dulu untuk 3.2. Okay. Lepas tu baru kita buat exercise. Okay, baik. Resistance, okay, rintangan. So ohmic conductor dan juga non-ohmic conductor, okay, yang mengikut hukum Ohm dan juga yang tidak mengikut hukum Ohm. Okay, so kalau nak tahu yang mengikut hukum Ohm ataupun yang tidak mengikut hukum adalah dari segi graf ini sahaja. Okay, sebelum tu cikgu nak tanya, apakah formula untuk Ohm's law? Respon? RBT pun ada belajar juga formula untuk Ohm's law. Hello, Ohm's law. Ni ada ohmic conductor dengan non-ohmic. Maksudnya dia ada kaitan dengan Ohms lah. Ohm ni nama orang. Ohm's law. Formula dia. Tak tahu, cakap tak tahu. V equal to IR. Okay, good. Betul. Itulah formula dia. Formula untuk berkaitan dengan electricity. Okay, ni adalah formula untuk Ohm's law. V is equal to IR. Okay, so kalau dalam resistor kamu akan belajar berkaitan dengan ohmic conductor ataupun non-ohmic conductor. Maksudnya yang mengikut hukum Ohm, ohmic conductor. Yang tidak mengikut hukum Ohm adalah non-ohmic conductor. So yang mengikut hukum Ohm dia mestilah mengikut formula V is equal to IR. Sebab apa? Kalau kamu tengok formula ini, V I. Okay, V versus dengan I. Okay, so bila V versus dengan I, okay, V versus dengan I, cikgu jadikan R ni sebagai dia punya subjek, I ni bawa ke bawah. Okay, so sekarang ni V adalah Y axis, I adalah X axis, dan ada gradient dekat bahagian sini. Tolong bagi tahu cikgu apa formula untuk gradient? M is equal to respon? Y2 minus Y2 minus Y1. X2 minus X1. Okay, X2 minus X1. Okay, Y dekat bahagian dalam graf ni adalah apa? Hello? V. X dalam graf ni berkaitan dengan apa? I. I. Okay, so V over I, betul? So V over I, kalau dalam formula Ohm's law, V over I, gradientnya akan dapat apa? Resistance. Resistance. So M ni adalah resistance. Okay, dan resistance dia mestilah V is directly proportional to I. Bermaksud kalau yang mengikut hukum Ohm adalah dia punya graf dia directly proportional. Directly proportional. V directly proportional dengan I. Sekiranya V dengan I, graf dia tidak directly proportional, dia tidak mengikut hukum Ohm, non-ohmic conductor. Okay, maksudnya dia tidak mengikut formula V is equal to IR kalau non-ohmic. Kalau ohmic, dia mengikut formula V is equal to IR. Itu sahaja. Okay, so kalau ohmic direct proportional, kalau non-ohmic dia increase ke decrease ke, okay. Yang penting dia bukan directly proportional. Cikgu nak tanya sikit, kalau graf untuk directly proportional, syarat dia macam mana? Respon? Dia mestilah Astro origin. okay, start daripada origin. Okay, dia mestilah start daripada origin dan juga dia bergaris lurus lah.
naik ke atas berlurus dan juga start daripada origin. Okay. Kalau untuk graf yang ni dia start daripada origin juga. Masalahnya sekarang ni dia tidak bergaris lurus. Okay, dia tak straight. Dia curve kat bahagian sini. Ataupun dia naik straight tapi dia tak start daripada zero contohnya. Okay. Dia masih lagi increase tapi dia tak directly proportional. Okay. So itu ohmic dan juga non-ohmic. Berkaitan dengan V is equal to IR. Tolong ingat. Okey, baik. Seterusnya. Ya. Saya nak tanya sekejap boleh? Okey. Kan kita ada Ohm's law ni dengan tadi yang kita belajar formula untuk electric current dengan potential difference kan? Okey. Macam contoh electric current yang buku teks ajar kita adalah Q is equal to IT. And untuk cari current. Tapi dalam Ohm's law pun kan kita boleh cari current. So apa beza dua formula ni? Okey, untuk Ohm's law pun kita boleh cari current. Apa beza formula dia? Kalau untuk Ohm's law, kita kaitkan antara V, I dan juga R. V, I dan juga R. Tapi kalau untuk formula bagi, tadi kamu kaitkan antara Q is equal to IT, betul? Betul. Okey. Okey. Apa beza formula atas ni dengan formula bawah? Dia sebenarnya tak ada beza. Cumanya kalau V is equal to IR ni, dia kait antara, ada yang baru nak masuk ni. Baik, kalau untuk V is equal IR ni, dia kait antara voltage, current dan juga resistance. Tapi kalau untuk Q is equal to IT, kita nak cari current definition untuk current tu tersebut, iaitu I is equal to Q over T. So ini definition utama bagi current. Okay, current adalah rate untuk charge tersebut bergerak. Okay, rate untuk charge tersebut bergerak. Ini definition untuk current. Okay, boleh. Cumanya untuk mencari current, sama ada kamu boleh gunakan formula ini, Q over T, ataupun kamu nak guna formula I is equal to V over R. Cikgu kata dua-dua benda ni tak ada beza sangat pun. Sebab ini Ohm's law, ini berkaitan dengan definition untuk current. Okay, tak ada beza pun antara dua-dua ni. Cuma tengok kondisi pada soalan. Kalau soalan dia berikan voltage dan juga resistance, kamu nak guna formula Ohm's law ke kamu nak guna formula untuk current biasa? Tolong respon. Kalau dia bagi V dan juga R? Ohm's law. Ohm's law. Okey, kalau dia bagi Q dan juga T, nak guna formula yang mana? Ohm's law ke ataupun current yang biasa? Current yang biasa. Okey, current yang biasa. So dua-dua ini boleh digunakan untuk mencari current. Tengok pada situasi. Nak kata apa beza antara dua? Okey, yang beza antara dua ni adalah formula ini dia ada kaitan dengan voltage dan juga resistance. Tapi kalau untuk formula ini dia berkaitan dengan charge dan juga time. Boleh tak? Faham tak? Boleh, faham sir. Okey boleh Sir. Okey. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada series dan juga parallel circuit. Ini kamu RBT pun kamu nak belajar lah berkaitan dengan series dan juga parallel. So tak ada masalah lah. Okey, tanpa cikgu tunjukkan formula, kamu mesti dah tahu lah berkaitan dengan formula untuk V, I dan juga R. So tolong bagi tahu cikgu untuk series dulu. Cikgu tulis kat sini series, kat sini parallel. Okey, series. Kalau untuk voltage dia dulu, V total is equal to, formulanya apa? Resman? Untuk series. Takkan tak ingat kot. V1 tambah V2 tambah V3. Okey, V1 tambah V2 tambah V3. Kita tambah semua. Okey, seterusnya untuk current. Current total is equal to? Current 1 equal to current 2 equal to current 3. Okey. So dia adalah sama. Current untuk series circuit dia adalah sama. Keseluruhannya dia adalah sama. Seterusnya untuk resistance total is equal to? Respon? Resistance 1 plus resistance 2 plus resistance 3. Okey. Okay, so ini RBT dulu kamu pernah belajar.
So tak ada masalah untuk series circuit VIR. So dia ada kaitan dengan Ohm's law, so dia ada kaitan dengan voltage, ada kaitan dengan current dan juga ada kaitan dengan resistance. Okay, parallel. Kalau untuk voltage dia macam mana? V total is equal to, respond? V1 equal to V2 equal to V3. Okay, so voltage-nya adalah sama. Kalau untuk current? Current 1 plus current 2 plus current 3. Okay, plus current 2 plus current 3. Okay, dan last kali untuk resistance, R total dia macam mana? 1 over R1 Okay, plus 1 over R1 plus 1 over R2. Okay, thank you. Baik, seterusnya, so ini adalah berkaitan dengan formula bagi voltage, current dan juga resistance untuk series dan juga parallel. Okay. So kamu kena ingat bahawa kalau untuk series yang samanya adalah current, keseluruhan dalam circuit current adalah yang sama nilai, value dia sama kan. Tapi kalau untuk parallel yang samanya adalah voltage. Keseluruhan untuk circuit bagi parallel voltage yang adalah sama. Dan juga tolong ingat untuk parallel dia punya resistor dia ada berbeza sikit formula dia. Okay. Dia gunakan 1 over R. Okay, baik. Seterusnya. Nanti kita akan buat latihan. Okay, kita pergi kepada resistivity. So, resistance. Okay. Okay, kerintangan resistivity So resistivity ni measure conductor's ability to oppose the flow of electric current. So ability sesuatu konduktor tersebut untuk menghalang daripada current tersebut flow. Okay. Dia maksud perintang dia, rintangan, dia menghalang rintang. Okay. So perintang resistivity ni adalah benda yang menghalang untuk current tersebut flow. So makin tinggi resistivity, dia akan lebih banyak menghalang untuk current tersebut daripada flow lah. Untuk resistivity, kita akan kaitkan di antara length dan juga satu lagi adalah berkaitan dengan area. Okay. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini, sorry, sekejap. Okay. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, resistance dengan bahagian 1 over A. Kalau kita tengok dekat bahagian, okay. Cross-sectional area, satu berkaitan dengan cross-sectional area, satu lagi berkaitan dengan length. Length. Okay, atas ni length. Okay, ada dua eksperimen. Satu eksperimen berkaitan dengan length. Okay, the resistance of a wire depend on the length of the wire. Satu lagi berkaitan dengan area. The resistance of a wire depend on the cross-sectional area of the wire. Okay. So, bila kita dah buat eksperimen, supposedly dia punya formula akan jadi macam ini. Di mana resistor directly proportional dengan length. Resistor juga inversely proportional dengan area. Okay. So di mana bila length dia increase, apa jadi kepada resistor? Tolong respon. Increase. Kalau A increase, apa jadi kepada resistor? Decrease. Tapi kalau cikgu tukar sikit, kalau cikgu tukar untuk area ni. Kalau 1 over A
increase, apa jadi kepada resistor? Respon? Increase. Increase. Tolong bezakan ya, itu tulis ni R. Okay. Antara A dengan R, kalau A increase, R akan decrease. Dia inversely proportional. Okay, antara A dan juga R. Tapi kalau 1 over A dengan R, dia directly proportional, di mana 1 over A ni kalau dia increase, R juga akan increase. Seperti dalam graf ini. Ada graf kan tak tahu. Cuba buat lagi. Ini. R dengan A inversely proportional. R dengan A inversely proportional. So graf inversely proportional. Tapi kalau R dengan 1 over A directly proportional. R dengan 1 over A, kalau 1 over A ni increase, R juga akan increase. So tolong hati-hati tengok pada graf sama ada dia gunakan 1 over A ataupun dia gunakan A sahaja. So kedua-duanya relationship-nya berbeza. Okay. So daripada formula untuk resistor dengan length, resistor dengan area, dan sekali kamu akan dapat kaitkan antara resistor directly proportional dengan length, resistor inversely proportional dengan area. So dalam relationship untuk fizik, okay, kalau nak menghasilkan formula daripada relationship, kita mestilah tambahkan apa? Kalau respon? Constant. Constant, ya betul. So sebab itulah daripada relationship ini terhasilnya formula di mana kita add on constant resistivity. Okay. So R is equal to resistivity times length over A. Okay. So resistivity is a proportional constant known as the resistivity of the conductor. So yang ini adalah resistivity ini adalah constant lah. So untuk constant ini kita dapat tahu bahawa kerintangan untuk sesuatu objek tersebut. Katakanlah satu objek tersebut kalau resistivity dia tinggi, maksudnya dia dapat menghalang daripada elektron tersebut flow bergerak. So dia dapat halang resistivity dia. Okay. Kita tengok dari segi aplikasi bagi resistivity. Contohnya heating element. Okay, rice cooker, so resistivity dia mestilah tinggi. Okay, high resistivity. Disebabkan oleh apa? Dia adalah heating element untuk memastikan bahawa nasi kamu akan masak. So dia akan lebih dia nak memerangkap haba. So bila memerangkap haba yang dapat dihasilkan tersebut akan meningkatkan resistivity. Resistivity yang meningkat tersebut akan meningkatkan haba juga. Okay. So sebab itulah rice cooker ini dia adalah high resistivity. Tapi kalau untuk connecting wire, kamu nak flow untuk elektron, kamu nak halang elektron mengalir ataupun kamu nak pastikan elektron tersebut boleh lebih mengalir. Kalau respon untuk connecting wire? Lebih mengalir. Lebih mengalir lah. Elektron tersebut kita nak pastikan dia mengalir supaya elektrik boleh mengalir. So resistivity untuk connecting wire ni macam mana? Low. Low, ya betul. Okay. So penghalang untuk current tersebut flow untuk bagi connecting wire tersebut dia adalah kurang ataupun low. Right. So comparison between non-conductor, semiconductor and superconductor. Okay, seperti kamu boleh tengok kat bahagian sini, kalau non-conductor tidak boleh mengalihkan elektrik langsung lah. Semiconductor separa. Sama ada dia boleh jadi insulator ataupun dia boleh jadi conductor. Okay. Kalau conductor ni memang boleh menghasilkan elektrik. Kalau superconductor dia tidak ada resistance, without any resistance. Cumanya untuk superconductor dia mestilah temperature yang low. Okay. Dia mestilah bawah daripada critical temperature. Okay, bawah daripada critical temperature. Maksudnya temperature dia sangat low yang menyebabkan resistance dia tidak ada langsung. Kalau conductor dia masih lagi ada resistance tapi resistance dia low. Kalau non-conductor memang resistance dia paling tinggi lah. Semiconductor
Dia boleh jadi high resistivity, dia boleh jadi low resistivity sebab dia boleh jadi insulator, dia boleh jadi conductor. Okay. Okay, so latihan-latihan. Okay, habis. So habis untuk revision kita. So kita masuk untuk latihan bagi 3.1 dan juga 3.2. Kalau tak sempat 3.2, kita buat 3.1 sajalah untuk hari ni. Okay, kejap. Okey, kita jawab sama-sama . Sekiranya kamu ada bawa balik buku modul, mesti kamu bawa balik kan, modul fizik untuk form 5 yang tebal tu. Okey, tolong buka berkaitan dengan tutorial 1. Tutorial ke depan ni? Sekejap yang ada soalan objektif. Okey, yang ini. Baru nak masuk. Okey, tutorial 1 . Okay, ready Soalan yang pertama. Which of the following statement is correct? So, baca soalan, tolong bagi tahu jawapan. Jawapannya adalah apa? Which statement is correct? Yang mana satu yang betul? Electrical field is a vector quantity. Electrical field is a region around a neutral object. Electrical field line can cross over each other. The electrical field line start on the negative charge and end on the positive charge. So jawapannya adalah hello. A. Jawapannya adalah A. Ya, betul. Jawapannya adalah ayam. Okey, vector quantity. Vector quantity adalah quantity apa? Kamu dah belajar form 4 dulu. Respon sekejap. Ada magnitude. Ada magnitude. Ya, betul. Ada magnitude dan juga ada direction. Di mana magnitude dia nilai. Kalau directionnya dia akan bergerak daripada mana ke mana kalau electric field? Positive to negative. Positive to negative. So C dengan D ni memang confirm salah. Yang B ni kalau kamu tengok electric field is the region around a neutral object. Neutral object dia mesti akan ada charge. Okay. So B ni pun salah lah. Jawapannya adalah A. Baik, seterusnya. Soalan number 2. VLT is used to produce electric field. Sebab apa VLT digunakan? Kenapa kita tak gunakan bateri biasa je? D. Jawapannya bola ke dadu? Dadu, ya betul. VLT digunakan adalah disebabkan oleh kita nak pastikan bahawa voltage tersebut tinggi . So bila voltage tersebut tinggi, kita nak menghasilkan strong field of electricity. Okay, electrical field strength dia adalah tinggi, strong. Okay, jawapannya adalah dadu. Seterusnya number 3. Correct electrical field pattern, positif dengan negatif. So ingat, positif keluar, negatif masuk. Jawapan yang tepat adalah respon. Bola. Bola. Ya, betul. Jawapan yang tepatnya adalah B. Sebabkan apa? Positif dia keluar, negatif dia masuk. Okey. Kalau yang A ni salah, dua-dua keluar. C salah, dua-dua keluar. D salah, disebabkan oleh negatif dia keluar. Patutnya positif yang keluar, negatif yang masuk. So ini terbalik. So D salah. Jawapannya bola. Seterusnya. Sekejap. Ada tab ni juga tak tutup. Okey, tak ada. Baik.
So arrangement of apparatus macam ni. Metal rod dekat bahagian kiri, metal plate dekat bahagian kanan. Kamu tengok metal plate ni disambungkan dekat positif, metal rod disambungkan dengan negatif. So soalan, bagaimanakah dia punya pattern untuk electrical field line? Respon, jawapannya adalah soalan nombor 4. Ayam. Jawapannya adalah ayam. Ya, betul. Sebab apa? Metal plate ini dia adalah positive charge. Positive charge dia masuk ke keluar? Respon? Keluar. Keluar. Ya, betul. Dia keluar. So yang metal rod ini negatif, so dia masuk. So, jawapannya adalah ayam. Betul. Baik, seterusnya. Soalan nombor 5. Correct electrical field pattern. Jawapan? Positif keluar, negatif masuk. Jawapan? Sekali tengok dah tahu dah. C. C. Cicak. Good. Seterusnya. Which of the following diagram does not show the correct electrical field pattern? Jawapan? Positif keluar, negatif masuk. Mana yang satu yang salah? Dadu. Does not show the correct Positif keluar, negatif masuk. Kalau ni positif keluar, negatif masuk. Dadu? A. Okey, jawapannya adalah ayam. Sebab negatif, dia patutnya masuk ni keluar kan. So jawapannya adalah ayam. Okay, yang lain semua betul A tu yang salah. Seterusnya soalan nombor 7. Correct. Yang mana yang betul? Sekali tengok dah tahu dah. Jawapan? D ke bola? Dadu. Ya betul, dadu. Sebab apa yang salahnya dekat bola ni? Bola ni pun keluar juga. Tapi kenapa yang dadu ni betul, yang bola ni salah? Dia keluarkan semua arah. Dia keluarkan semua arah. Kalau yang bola ni, kalau pattern macam ni, bermaksud bahawa dekat bawah ni ada plate ke apa ke yang menyebabkan dia macam tertarik dekat bahagian situ. Tapi masalah ni tak ada apa gambar untuk plate negatif ke apa ke. Okey. So yang P ni pattern dia tak tepat. Yang dadu ni pattern dia tepat. Dia keluar pada semua arah. Seterusnya soalan nombor 8. Tengok gambar ni betul, L dengan M. L ni keluar, M ni masuk. Okey, dah tengok L keluar, M masuk. So jawapan? L keluar, M masuk. D. Dadu. Dadu. Okey. L positif, M negatif. Good. Seterusnya soalan nombor 9. Yang mana satu untuk electrical field strength dari segi arrangement untuk ascending order? Okey, menaik. Dia punya strength tersebut makin kuat. Dia punya susunan dia makin kuat. Okey, di antara P, R dan juga Q, mana yang paling lemah sekali di antara P, R dengan Q? Respon? P. Okey, P P ini yang paling lemah sekali. So C dengan D ni dah confirm salah. Antara A ataupun B lah. Okey, yang kedua tertinggi. Makin tinggi. R. Okey, R R ni dia punya jarak dia dah makin berdekatan di antara electrical field line dia. So PR. So jawapannya adalah bola lah. Q ni dah berdekatan dengan bahagian plate ataupun bahagian charge tersebut. So memang lagi kuat lah electrical field strength nya. So jawapan PRQ. Seterusnya 10. What is the area in the diagram? Cikgu dah beritahu dah sebelum ni. Apa masalahnya? Overlap. Ya, overlap. Jawapannya adalah cicak. The line intersect di antara satu sama lain. Sepatutnya tak boleh intersect. Tak boleh bertindan antara satu sama lain line. Okay, 11.
Electrical field strength. Formula untuk electrical field strength ada 2. So mana satu? B. Bola, betul. Jawapannya adalah bola, force per dengan charge. Selain the force per charge, ada satu lagi formula untuk electrical field strength, iaitu E is equal to V over D. V over D. Okay. Ingat dua formula ni. Ni dan juga yang ini. F over Q. Okay, good. Seterusnya, soalan nombor 12. Kena ada calculation sikit ni. Electrical field strength dia, E dia adalah ni. Lepas tu potential difference adalah 20 kV. Sekarang nak guna formula apa ni? Nak cari apa ni? How far. So nak cari distance. So nak guna formula apa? E is equal to V over D. Okay, E is equal to V over D. E ni dah ada, yang ni. V ni pun dah ada. D yang kita nak cari. Tolong tekan calculator. Cuma ni tolong hati-hati dengan 20 kV. Tukarkan kepada volt, dia akan jadi berapa? 20 Ribu. Okay, tekan calculator sekarang. Jawapan dia berapa? RM20,000 bahagi dengan 5,000. Sorry. 25,000. Betul lah. 4 meter je. 4 meter. Jawapannya adalah dadu. Betul lah? 4 meter Okay. 4 meter Baik. Seterusnya. Soalan nombor 13. Which of the following change will double the electrical field strength between two parallel plates? Distance between two plates. Macam mana dia akan double the electrical? Maksudnya kita nak meningkatkan electrical field strength dia. Okay. Nak meningkatkan electrical field strength dia, dia ada kaitkan dengan distance di antara dua plate. So distance dia mestilah makin jauh ke makin dekat di antara satu sama lain untuk dua plate ni. Respon? Dekat. Makin dekat. Okay. So kalau makin dekat, yang mana satu dia ayat di antara keempat-empat ini yang menunjukkan dia makin dekatkan plate tersebut. Respon? A dengan D. A dengan D half lah. Half. Okay. So jawapannya antara A ataupun D. A ataupun D? A. Jawapannya adalah A. Okay, dia akan double. Half. Okay, baik. Seterusnya. Soalan nombor 14. What are the charge of plate X dengan Y? X dengan Y, R dengan S kan? X dengan Y pula. R dengan X. So plate dia adalah plate apa? R adalah plate Positif. Negatif. positif. R ni plate Negatif. positif. Negatif. Negatif. R adalah plate Negatif. negatif. Ya betul. S adalah positif. So charge untuk bahagian flame tersebut dia adalah yang bahagian sini positif. Yang ini adalah negatif. Negatif tertarik dengan positif, positif tertarik dengan negatif. Sebab positif dia lebih heavier. Okay, sebab tu dia tertarik dengan plate negatif. So R adalah negatif. Jawapannya adalah cicak. Okay, baik. Seterusnya. Diagram show flame, can the flame, the observation, the shape of the flame is due to the, disebabkan oleh apa? Mass. Mass. Jawapan? D. Dadu. Positive ion is heavier than the negative ion. Ikut betul? Sebabkan oleh positif heavier lagi daripada negatif. Okay, seterusnya. Diagram show ping-pong. What will happen to the room when the switch is turned on? Apa akan jadi bila the switch dia turn on? Kalau dalam ni Remains.
Okey, apa jawapan dia? Remain stationary. Okay, good. Remain stationary. Remain stationary. Sebab apa remain stationary? Dia tak Letak kat mana-mana. attachkan. Okey, dia tak letakkan dekat bahagian mana-mana plate. Dia mesti letakkan dekat bahagian mana plate dulu, barulah dia boleh swing. Okey. Baik, seterusnya. Polystyrene ball MN. The polystyrene ball is moved towards the positive metal plate M. Okay, M ni positive. And then let go. The ball oscillate between M and the frequency of oscillation of ball is increased at set. Macam mana cara kita nak increasekan frekuensi untuk oscillation? Okay. So pergerakan tersebut dia makin laju ataupun frekuensi dia makin bertambah. Okay. Disebabkan oleh jawapan mana yang salah sebab dia accept Dia ABC ke? ABC je. Jawapan? C sir. C. Betul lah? C A. Yang lain? Okey, jawapannya adalah ayam. Okey, kamu dengar baik-baik Untuk frekuensi bagi oscillation, kalau frekuensi dia makin meningkat, so dia akan menyebabkan oscillation tersebut time dia akan makin berkurangan, maksudnya dia cepat. Okey, dia bergerak ke bahagian sini, dia akan berlaku dengan speed yang tinggi lah. Okey, so sebab itulah frekuensi dia bertambah. So bila frekuensi dia bertambah, yang mana yang menyebabkan frekuensi dia bertambah? Kalau kamu jawab tadi C tadi ada yang jawab C, distance. Kalau distance di antara MN dia reduce, distance dia reduce, dia akan menyebabkan electrical field strength dia akan jadi apa? Tolong respon. Electrical field strength kalau distance ni reduce, E akan jadi apa? Meningkat. Bertambah. So kalau Increase. bertambah, frekuensi dia increase ke decrease? Kalau Increase. increase. So frekuensi dia still lagi bertambah. So C ni bukan jawapan sebenarnya sebab C ni adalah betul sebenarnya. Dia nak accept yang salah. Okay, mass reduce. Okay, mass reduce ni betul lah. Kalau mass reduce, dia akan menyebabkan frekuensi akan makin bertambah. Sebab kalau kamu tambahkan mass, ini masuk pada konsep inertia pula. Kalau bertambah mass, apa jadi kepada inertia? Tambah. The bigger the mass, the bigger the inertia. Okay. So kalau the bigger the mass, the bigger inertia, maksudnya frekuensi dia akan makin slow. Disebabkan oleh faktor inertia tersebut. Okay. Disebabkan itu kalau mass to reduce, dia akan menyebabkan frekuensi untuk oscillation tersebut akan makin bertambah. Okay. Dan A ini jawapan yang salah. Disebabkan oleh kalau voltage untuk EHT ini dia reduce, so pergerakan ini juga akan makin berkurangan. So kalau pergerakan makin kurangan, frekuensi akan makin kurang. So A ini adalah jawapan dia sebab dia accept selain daripada. Okey, baik, seterusnya. Soalan nombor 18. Nak guna formula apa? Q over T. Okay, Q over T. I is equal to Q over T. So, jawapan? Ni Q. Minit ni time. Tapi tolong hati-hati 240 kolom adalah untuk charge. Okey, betul. Kalau 2 minit guna untuk time. 2 minit kalau untuk time patutnya unitnya adalah dalam second. Okey, 2 minit maksudnya berapa second? 120. 100. Okey. Masukkan 240 bagi 120, jawapannya berapa? 2 ampere. Berapa? D. Ini 2 ampere. Okey, D Okey, baik, seterusnya.
Soalan nombor 19. When the switch is on, the ammeter reading is 0.2 ampere. Okay, current dia 0.2. Okay, soalan dia tanya apa? What is the quantity of charge flowing through the bulb within 0.5 second? Dia bagi dekat soalan ini adalah current. Current dia adalah 0.2 ampere. Nak guna formula apa ni? Q is equal to IT. Sama jugalah. Q is equal to IT. Formula tadi. Cuma kita jadikan Q ni sebagai dia punya subjek. I 0.2. T ni 0.5. Jawapan? 0.1. 0.1. Okay, good. Seterusnya. Dia bagi voltage. Dia bagi watt power dalam 10 minit. When the current flow 0.24, calculate the amount of charge that flow in the bulb. Dia minta kamu cari charge Q. Okey, sekejap. Cuba tuliskan dulu formula dia. Okey, kat sini ada voltage, kat sini ada current. So, kemungkinan kita akan gunakan dua-dua formula ni. Okey, formula untuk voltage dahulu. Apa formula untuk voltage? V is equal to W over Q. W over Q. Apa formula untuk current tadi? I is equal to Q over T. Q over T. Okay. So sekarang ini dia bagi voltage. Lepas tu dia bagi 60 watt. Okay. Tiba-tiba ada power pula kat sini. Power. Lepas tu dia bagi time. Okay, time ada. Lepas tu dia bagi current. Calculate the amount of charge that flow in the bulb. Kamu nak guna formula apa ni? Dia nak charge je kan? Hello? Q equal to IT. Nah, ini je lah. Maksudnya tak adalah gunakan voltage. Voltage ni tak cukup apa dia ni? Tak cukup information kan sebab work done dia tak bagi kan. So, try guna Q is equal to IT. So, hati-hati dengan time. 10 minutes ni tuan tukar kepada second. So, 10 minit tukar kepada second dia akan jadi 600 saat. 600 saat. Okay, tekan calculator. Dapat berapa? Q tu. 140. Baik. Okey, 144. Jawapannya adalah bola. Okey, B Tepat. Baik, seterusnya. The current at 6.4 microampere flow in a metal wire for 2 minutes. What is the number of electron flowing in the wire? Number of electron. Sekarang ni dia bagi current, dia bagi masa. Okay. Elektron adalah 1.6. Okay, nak gunakan formula apa ni? Q equal to IT. Q is equal to IT. So, cikgu jadikan sebagai Q is equal to IT ya. Okey, I dah ada, T dah ada. Masukkan dalam formula jap. Tolong hati-hati dengan micro ampere. Tukarkan dahulu kepada ampere. Berapa? 10 kuasa berapa? 10 kuasa negatif berapa? Negatif 6. Negatif 6.
Okey, tolong masukkan 2 minit ni tolong tukarkan ke bahagian time. Berapa? $120 second. Okey. Masukkan satu-satu ni dapat berapa? Q ni. Respon. Calculator. -1.2 darab 10 negatif 3. Okay, 1.2 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okay, itu adalah untuk charge dia. Sekarang kita nak tahu number of electron. Berapakah nilai untuk number of electron. Nilai yang kamu dapat tu tolong bahagikan dengan 1.6 darab dengan 10 kuasa negatif 19 ni. Dapat berapa? Dapat tak jawapan? Nilai yang kamu dapat dari tu bahagikan dengan nilai untuk satu elektron ataupun ke darabkan. Dapat 7.5 darab 10 kuasa negatif darab 10 kuasa 15. Berapa? Sekali lagi? 7.5 darab 10 kuasa 15. 7.5 Saya dapat D. Saya dapat D, sir. Kamu dapat D. Dari segi jawapan yang kamu dapat Q tadi tu kamu bahagikan dengan ni ke ataupun kamu darabkan? Bagikan. Bahagikan, kamu dapat D lah. Okay, so Q tadi yang kamu dapat bahagikan dengan nilai untuk elektron charge. Okay, so kamu akan dapat number of electron berapa kan? 4.8 darab dengan 10 kuasa 15. Okey. Ya, banyak lagi ke? Okey, so yang lain-lain ni cikgu rasa kamu boleh buat sendiri untuk 3.1. Okey. Nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi. Kita akan pergi kepada 3.2 sikit untuk soalan objektif. Tutorial 2 dah. Okey. Okey, kita pergi kepada tutorial 2. Soalan nombor 1. Kita try jawab nak tengok fahaman kamu berkaitan dengan satu topik 3.1 dan juga 3.2. Okay, which graph obey the relationship between the potential difference V dan juga I? Sila jawab soalan nombor 1. Yang obey Ohm's law, jawapannya adalah apa? B. Sebab apa B? Directly proportional. Okay, V directly proportional dengan I. Okay, good. So, they obey Ohm's law. Seterusnya, soalan nombor 2. The graph shows the relationship between the potential difference V and current for the electrolyte. Which of the following is true? Potential difference ke cos 1.5. Lepas tu current dia 1 kat sini. Okay. Yang mana satu yang betul? Sila jawab. Jawapannya? C. Cicak. Ya. Yeah. Okay, A dengan B ni kalau kau tengok statement dia salah dah. A ni potential difference directly proportional dengan current. Sebab apa dia tak directly proportional? Tak pas to origin. Okay, tak start daripada origin. Okay. Seterusnya B, the electrolyte obeys the Ohm's law. Dia obey ke? Dia ikut ke? Tak. Sebab apa tak ikut? Tak. Sebab dia tak pas origin ataupun tak directly proportional. So jawapannya adalah C lah. Okay, current does not flow in the electrolyte when the potential difference lower than 1.5 volt. Seterusnya, mana satu yang ohmic conductor? Number 3. Okay, C. Konsentrasi wire. Konsentrasi wire ni ada kat bahagian dalam bahagian dalam wire lah, konsentrasi wire. Okay, so dia mengikut hukum Ohm disebabkan oleh dia obey
graph untuk V versus dengan I. Okay, dia directly proportional. Okay. Baik, seterusnya, which of the following is non-ohmic conductor? Yang mana satu yang bukan ohmic conductor? Copper, silver, silicon. Yang mana satu yang tak digunakan dekat bahagian dalam wire? Antara copper, silver dengan silicon ni. Kamu tengok daripada jenis material pun kamu dah tahu dah. Respon? Jawapannya adalah silikon, ya betul. Copper, silver ni selalu digunakan kat dalam wire. So silikon ni tak digunakan, so sebab dia not obey the Ohm's law. Okay, dia non-ohmic conductor. Number 5, which graph show the relationship between the potential difference V dengan I for a filament bulb? Okay, filament bulb, soalan nombor 5. Filament tadi, ya sebelum tu, filament. Ni. Filament dia ohmic ke non-ohmic? Soalan nombor 3 tadi tu. Dia non-ohmic. So dia tak obey So non-ohmic. Non-ohmic. So antara A, B, C, D ni mana jawapan yang dah memang betul-betul salah dah? Non-ohmic. Tak, maksudnya dia non-ohmic kan. So antara A sampai D ni, yang mana satu yang confirm dah memang bukan jawapan dia? C ni bukan jawapan dia. Okay, antara A, B dan juga dadu. Filament. Cuba fikir logik tentang filament. Filament nak menghasilkan cahaya. Bulb tersebut dia mestilah sejuk ke panas untuk menghasilkan filament. Untuk menghasilkan light dalam filament bulb tersebut. Dia mesti sejuk ke panas? Kamu rasa bulb tersebut panas ke sejuk? Panas. Panas kan? Okey, panas So dia mesti non-ohmic. So voltage dia mestilah dalam keadaan yang makin bertambah. So kalau voltage dia keadaan makin bertambah, jawapan dia yang mana? Bola. Jawapannya adalah yang bola. Dia masih lagi meningkat. Sama juga macam ohmic, dia meningkat. Cumanya dia tidak directly proportional. Okay? Sebabkan oleh resistor dia tinggi. Okay, resistor dia tinggi nak menghasilkan cahaya tersebut. Sebab tu bulb tersebut kamu rasa panas. Okay, sebab resistivity dia tinggi. Baik, seterusnya. Resistance is the portion to jawapan. Dia berlawanan dengan apa untuk rintangan ini? Dadu. Dadu, ya betul. Dia mesti ada kait dengan current. So dia menghalang current untuk flow. Okay. Oppose ni menghalanglah current daripada flow. Baik, seterusnya number 7. Electronic device level 12 volt 2 ampere. What is the resistance of the device? So nak guna formula apa? Number 7. Ohm's law. Ohm's law. Formula dah? V? IR. Untuk IR. V dah ada. I dah ada. R yang kita nak cari. Jawapan 12 bahagi dengan 2. Jawapan 6. 6. Okey, jawapannya adalah ayam. 6 Seterusnya resistor dia bagi 12 ohm, potential difference dia bagi 6 volt. What is the current? Nak guna formula apa? Soalan nombor 8. V is equal to IR. Ohm's law juga good. Jawapan? Dadu. Jawapannya adalah dadu. 0.5 ampere. Okay, good. Betul. Okay, seterusnya. The graph show the result of the experiment to measure the resistance of the wire. What is the resistance of the wire? V versus I. Ni Ohm's conductor ke mengikut Ohm's law ke ataupun tak? OB Ohm's law ke ataupun non-OB Ohm's law? This one? OB Ohm's law. Sebab dia directly proportional sebab dia melalui origin. So what is the resistance of the wire? Kamu nak cari resistance daripada graph ni macam mana? Respon? Gradient. So
So kat sini ni 8 ke apa lah. 8 kot kat sini. Ni 4. Ni 8. Cuba try cari kejap. Cuba ambil daripada point sini 0,0 dengan point dekat bahagian sini 84 XY 84. Dapat tak jawapan? Ayam. Ayam, dapat. 500 kan? Dapat. Jawapannya adalah ayam 500. Okay, kamu ambil point kat bahagian sini, kamu ambil point kat bahagian sini. Okay, carikan gradient dia. Okay, y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so dapat. Seterusnya, which circuit can be used to determine the resistance of bulb? Determine the resistance of a bulb. Okay, ni cikgu nak tengok sikit kamu faham tak tentang resistance ataupun tidak. So yang mana satu di antara keempat-empat circuit ni yang kita dapat measure dia punya resistance untuk bulb tersebut. Bulb yang ni ni dia punya simbol untuk bulb lukisan untuk bulb. So antara A, B, C, D. Yang mana satu? Nak tengok sikit kamu faham tak macam mana cara nak baca diagram untuk circuit tersebut. Respon? Agak-agak jawapan dia A, B, C ataupun D. Habis, tak tahulah. Saya teka D. Okey, kamu teka D. Atik okey, Atik teka D. Yang lain? D. Oh, tiba Atik cakap D. D. Tak ada yang lain Confirm D Okey, jawapannya betul D. Atik, sebab apa kamu kata D? Saya teka. Yelah, kamu teka je. Mesti sebab ada sebab kamu teka. Kenapa kamu tak teka A? Apa? Sebab voltmeter dia kat mentol. Okay, good. Sebab dia pasang voltmeter dia dekat bahagian bulb. Okay, dan cara pemasangan voltmeter mestilah secara respon? Tahu tak ni? Secara parallel. Okay. A ni apa yang salah dekat A ni? Voltage tersebut dia pasang dekat bateri. Masalahnya sekarang ni kita nak cari resistor untuk bulb. So kalau nak cari resistor untuk bulb, kena tahu nilai untuk voltage bagi bulb. Sebab nak tahu resistor, kena gunakan formula V is equal to IR. Di mana ada nilai untuk current, ampere, ada nilai untuk voltage, untuk cari resistor. Tapi voltage ni kita kena ambil nilai voltage untuk bateri ke untuk bulb. Tolong respon. Voltage ni kita nak kena cari nilai untuk bateri ke, nilai voltage untuk bateri ke, nilai bateri untuk nilai voltage untuk bulb. Respon. Bulb. Okay. Ambil nilai voltage untuk bulb, nilai current untuk keseluruhan circuit, barulah kita boleh cari resistor untuk bulb. Okay. So yang A ni sebab voltmeter dia pasang dekat bateri, so salah. Yang B ni, apa yang masalah kat B ni? Respon? Tak ada masalah kan? Voltmeter dia pasang series. Voltmeter dia pasang secara series. Ni salah lah. Ammeter dia pasang secara parallel. Pun salah juga. Okay. So yang B ni confirm salah. Yang C, apa masalahnya kat sini? Sama je kan? A dengan C kan? Tak ada beza kan? Okay. Sebabkan voltmeter dia pasang dekat bahagian bateri. So salah lah, kita nak cari dekat bahagian bulb. Jawapannya adalah dadu. Okay. Baik. Teruskan lagi. 10 minit lagi. Which of the following show the resistance increasing as the current increase? Resistance dia increase as the current increase. Dia bukan directly proportional Resistor increase as the current increase.
Ini B. jawapannya adalah Bola. bola. Okey, ya betul bola. Sebab apa? Dia kata resistor increase. Sekarang ni kalau kamu okey, daripada Ohm's law V versus dengan I, nak cari resistor daripada mana? Nak dapatkan resistor daripada graf ni? Gradient. Gradient. Okey, gradient M Daripada gradient dia kita akan dapat dia punya resistor. Okey. So kalau kamu tengok gradient untuk keempat-empat ni, yang A ni confirm salah lah sebab gradient dia makin berkurangan. Okay, gradient dia makin ke bawah. Okay, di antara B, C dan juga D. Sekarang ni resistance dia increase. Kenapa jawapan dia bukan D? Nilai gradient daripada bahagian bawah ni, katakanlah A ni, sampai ke B, nilai gradient dia adalah, tolong sambung ayat cikgu. Sama, nilai dia adalah sama. Contohnya kalau dia 5 ohm, daripada awal sampai akhir 5 ohm. Sebab kecerunan dia Sama. Uniform. Ya, so, kecerunan dia uniform. Tapi kalau yang bahagian sini, kecerunan dia makin bertambah kecerunan dia. Sebab kalau kamu tengok dekat bahagian, kita buat tangent segitiga kat bahagian sini dengan segitiga dekat bahagian bawah ni. Dia mula daripada bawah ni, dia landai, makin lama dia makin cerun. Okay, so dia punya kecerunan dia makin bertambah. So kalau kecerunan makin bertambah, resistor dia makin bertambah. So jawapannya adalah bola lah. Okay. Okay, so itu serba sedikit berkaitan dengan revision yang kita buat untuk 3.1 dan juga 3.2. Yang lain-lain tu kamu boleh buat sendiri. Nanti cikgu akan bagi jawapan lah untuk ke semua latihan bagi 3.1 dan juga 3.2. Okay, tak sempat nak bincang semua sebab nanti kita nak masuk silibus baru pula. Okay, kita tak bincang ke semuanya, takut nanti tak dapat kejar silibus. Okay. Baik. Untuk kelas kita pada hari ini, okey ke tak? Faham ke tak? 3.1 dan juga 3.2. Tolong respon. Faham. Okey ya. Okay, so untuk kelas seterusnya kita akan sambung untuk 3.3. Okay, EMF. Okay. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita akan jumpa balik dengan kelas kita yang seterusnya hari Rabu. Okay, hari Rabu nanti. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh surah. Apa-apa kalau kamu tak faham ke apa ke, malu nak tanya kat sini, nanti boleh PM cikgu personal. Okay, itu sahaja, boleh bersurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa untuk kelas terus. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Thank you, sir. Okay.